Anda keluar? Seorang dah keluar. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada murid-murid tahun 6 SK Pradong. Selamat berkenalan. Jadi saya nak, sebelum saya itu saya nak murid-murid ni semua buka video. Buka muka masing-masing. Saya nak tengok muka masing-masing. Masih lagi ada yang tak buka tu. Okey, mohon anak-anak buka kamera. Tuan GP nak tengok muka anak-anak ni. Okey, tak. Okey, baik, mungkin ada yang malu-malu. Mohon buka kamera. Kalau tak cikgu dengan Gusa je ada muka ni Buka muka masing-masing. Apa, ada yang malu ke tu? Amin, Hakim, Kimi, Firdaus, Iza, Zaim, Aisyah, Syaibah. Okey, buka kamera masing-masing sayang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak tahun 6. Tahniah kepada Cikgu Siti Syamilah kerana berjaya membuat Google Meet untuk PDPR hari ini. Tajuk matematik Cikgu Syamilah ya? Ya, saya. Ini matematik. Mata pelajaran matematik. Okey. Baik, harapan saya pada murid-murid tahun 6 sekiranya kamu ada menghadapi masalah untuk bersama dalam PDPR ni, minta menghubungi Cikgu Syamilah secara personal dan maklumkan apa masalah yang kamu hadapi yang menyebabkan kamu tidak dapat mengikuti PDPR, terutamanya secara Google Meet. Google Meet ini adalah salah satu kaedah yang digunakan untuk PDPR. Saya berharap pandemik COVID-19 ini dapat segera ditangani agar anak-anak tahun 6 ini dapat ke sekolah. Ya. Memang sebenarnya cikgu-cikgu semua di sekolah ni pun agak tertekan bila nak mengadakan PDPR ni. Contohnya bila bagi kerja hanya beberapa orang saja yang respon. Jadi pelaporan perlu dihantar setiap hari, menyebabkan cikgu-cikgu ni rasa tertekan. Jadi ini alhamdulillah lah hampir 50% hadir dalam Google Meet yang dijalankan oleh Cikgu Syamilah ni. Harapan saya agar murid-murid tahun 6 ini terus memberikan fokus kepada sesi pengajaran dan pembelajaran walaupun tidak dapat bersemuka dengan guru, terpaksa menggunakan peranti untuk belajar. Saya harap murid-murid ini dapat fokus dan boleh bertanya pada cikgu-cikgu yang mengajar. InsyaAllah cikgu-cikgu SK Pradong ni sentiasa committed dengan tugas yang diamanahkan kepada mereka.
Okey. Akhir kata, selamat mengikuti PDPR melalui Google Meet. Ya. Cikgu Syamila akan merakam benda ni dan akan dijadikan sebagai bukti lah bahawa walaupun sekolah kita ni berada di luar bandar, kita berjaya mengadakan sesi PDPR menggunakan Google Meet ni. Ya, tahniah Cikgu Syamila sekali lagi. Okey. Untuk murid-murid teruskan belajar. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada Tuan Guru Besar untuk sesi PDPR kita untuk kali pertama ni yang menggunakan medium Google Meet. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, okey, cikgu minta lah adik Muhammad Amin Firdaus untuk memulakan, sebelum kita mulakan sesi PDPR kita ni, cikgu nak minta Amin buka kamera. Okey, kita sama-sama baca doa. Okey, dipersilakan adik Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, baiklah. Okey. Untuk okey, setakat ni alhamdulillah dah ada lagi yang nak join. Sekejap. Okey, cikgu. Okey. So, untuk topik hari ini, apa yang cikgu nak fokuskan adalah topik pecahan. Okey, jadi untuk persediaan anak-anak, okey, pastikan anak-anak ada buku teks. Yang pertama buku teks. Yang kedua buku tulis. Dan yang ketiga modul PDPR. Okey. Bagi yang tak dapat join, sebenarnya saya ada jugalah, saya akan masukkan juga dalam grup tu kejap lagi. Bagi yang tak dapat join lah. Sebenarnya benda tu lebih kurang sama. Cikgu akan recordkan awak punya sesi kita ni, and then cikgu akan masukkan dalam grup kelas tahun 6 lah, bagi siapa yang tak dapat join sesi secara bersemuka ni. Okey, jadi untuk hari ini, kalau boleh cikgu nak tengok lah muka masing-masing. Semua tutup muka ni, tak best lah macam cakap seorang je. Tengok Amin dah buka je muka dia. Cikgu nak semua orang buka muka masing-masing ni. Okey. Jadi, untuk hari ini, kita nak buat sedikit ulang kaji lah untuk topik pecahan ni. Sekejap cikgu present sekejap. Sekejap. Mana nak dengar suara kau? Okey. So, apa yang tak dalam belajar ini? Pecahan Okey. Untuk topik pecahan ni, apa yang kita maksudkan sebagai pecahan ni adalah dalam bahasa Inggeris, pecahan adalah fraction. Okey, dalam bahasa Latin, pecahan ini adalah nombor yang mewakili sebahagian daripada seluruh kumpulan. Okey, pecahan pula terdiri daripada pengangka dan penyebut. Okey, contoh di situ adalah 3/4. Okey, maksudnya pecahan ni dia ada atas, dia ada bawah. Atas tu adalah pengangka, bawah tu adalah penyebut. Yang mana kalau kita lihat contoh 3/4 ni, 3 itu adalah pengangka, manakala 4 itu adalah penyebut. Kita buat ulang kaji semula. Okey. Bentuk-bentuk pecahan.
Pecahan yang pertama ingat balik adalah pecahan wajar. Pecahan wajar ni yang mana pecahan yang pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Okey, contohnya kita lihat di situ 1/2, 5/8 dan 7/9. Jadi kalau kita lihat di situ pengangkanya atasnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi itu kita namakan sebagai pecahan wajar. Okey. Manakala pecahan tak wajar, pecahan tak wajar adalah pecahan yang pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Maksudnya atas dia lebih besar daripada bawah. Jadi contoh pecahannya adalah 3/2, 9/4, 7/3. Okey, jadi 3/2 kita lihat atas dia lebih besar daripada bawah. 9/4 atas dia lebih besar daripada bawah. 7/3 atas dia lebih besar daripada bawah. Jadi pengangka dia lebih besar daripada penyebut, ia dinamakan sebagai pecahan tak wajar. Ya. Oh dah, yang ini saya tak sempat. Okey, sekejap. Terlalu cepat. Okey. Pecahan setara. Okey, yang cikgu tak sempat nak share tadi, itu adalah pecahan nombor bercampur tau. Pecahan nombor bercampur adalah dia gabungan antara nombor bulat dan juga pecahan tak wajar. Contohnya adalah 1/2, 5, 3/9, 4, 7/8. Jadi ianya adalah gabungan nombor bulat dan juga pecahan wajar. Yang cikgu tak sempat tunjuk tadi sebab dia cepat sangat kan. Okey, itu yang cikgu tak sempat tunjuk tadi, itu adalah pecahan nombor bercampur. Okey, pecahan yang keempat kalau kita lihat di sini adalah pecahan setara. Okey, pecahan setara ni adalah bila kita mendarabkan pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama, maka hasil pecahan yang baru dipanggil pecahan setara. Okey, nanti sebenarnya cikgu akan share lah pecahan setara ni. Sebenarnya benda ni kita dah belajar daripada darjah 4 dan darjah 5. Maksudnya contohnya 1/2, awak darabkan apa-apa nombor atas bawah, yang penting nombor yang sama. 1/2 awak darabkan 1 tu dengan 2, awak darab 2 bawah tu dengan 2. Jadi 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4. Jadi dia akan jadi satu pecahan yang baru iaitu 2/4. Jadi kita boleh katakan 1/2 adalah setara dengan 2/4. Ataupun awak darabkan dengan apa-apa nombor yang lain ataupun nombor 10. Awak nak darabkan nombor atas dan bawah dengan 10. Jadi 1/2 awak darabkan nombor 1 tu dengan 10, 2 tu darabkan dengan 10, awak akan dapat 10/20. Jadi 10/20 tu juga adalah pecahan setara bagi 1/2. Okey, itu yang dimaksudkan sebagai pecahan setara. Okey. Masa darjah 4, darjah 5, kita dah belajar penambahan pecahan penyebut yang sama dan tak sama. Begitu juga penolakan pecahan penyebut yang sama dan tak sama. Itu masa darjah 4, darjah 5 ni kita dah belajar benda ni. Okey. Cepat sikit. Sekejap. Dah habis. Sekejap Okey, so untuk darjah 6, untuk darjah 6, kita akan fokus pada pendarapan pecahan dan pembahagian pecahan. Jadi untuk hari ini, cikgu akan fokus pada pendarapan pecahan. Okey. Okey, bagi anak-anak yang nak respon, awak boleh buka mic
awak boleh buka mic dan boleh boleh bercakap, boleh bertanya. Okey. So, untuk langkah seterusnya adalah saya minta anak-anak buka buku teks, buka buku teks matematik, muka surat 21. Buka buku teks matematik, muka surat 21. Okey, di sini cikgu akan buka lah buku teks tu dekat skrin ni. Sekejap. Okey. Okey, cikgu nak respon. Nampak tak apa yang cikgu share sekarang? Siapa-siapa buka mic, respon. Nampak tak apa yang cikgu share sekarang? Nampak. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okay. Sama-sama kita buka buku teks, muka surat 21. Buka buku teks cikgu. Tengah buka lah ni. Cikgu buka buku teks ni guna aplikasi yang Flip tu lah. Okay. Sementara tu cuba tengok. Minggu lepas kita belajar nombor perdana kan? Nombor perdana ada berapa? Daripada 1 ke 100 ada berapa? Siapa yang boleh jawab? Sementara kita pada topik pecahan ni. Ada berapa nombor perdana? Daripada nombor 1 hingga 100 ada bilangan nombor perdana. Ada siapa-siapa yang ada berapa? Ada berapa bilangan? Daripada nombor daripada nombor 1 ke nombor 100 ada berapa jumlah nombor perdana? 24. 24. Kira betul. Berapa? 24 lah. 24? 24 ke 25? 25. Nombor perdana yang daripada 1 hingga 100 tu kita ada 25 nombor perdana dan 25 nombor perdana ni anak-anak kena ingat. Kita buka muka surat 21. Kalau boleh dapat muka. Lain cikgu muka surat betul kan? Okey. Betul lah muka surat 21. Okey, dah sedia semua? Dah. Okey, untuk hari ini, apa yang akan kita belajar dalam topik pecahan, kita akan belajar cara untuk mendarab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Kita akan belajar tentang darab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey, tadi cikgu dah terangkan apa itu pecahan wajar. Pecahan wajar ini adalah pecahan yang mana pengangka dia lebih kecil daripada penyebut. Jadi kalau kita lihat contoh di situ, okey. Lihat kan soalan di situ. Okey, saya potong separuh kek ini kepada 3 bahagian sama besar. Akhir satu bahagian ini untuk kamu. Silalah makan. Terima kasih makcik. Mari kita makan insya. Jadi soalan dia, berapakah pecahan bahagian kek yang diberikan kepada kek?
Jadi di sini operasi yang terlibat adalah operasi darab. Jadi kalau kita lihat di situ, pecahan wajar yang pertama 1/3 darabkan dengan 1/2. Okey. Untuk pecahan ini, untuk pecahan wajar, untuk pendarapan pecahan, okey, kita tidak perlu menyambungkan penyebut. Okay. Sebelum ni, untuk tambahkan produk pecahan, kita perlu menyamakan penyebutnya dahulu. Betul tak? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Ada yang boleh respon? Ingat lagi tak sebelum ni kita belajar pecahan, kita kena samakan penyebut. Ingat lagi tak? Ingat. Ingat Okay. Jadi, untuk pendarapan pecahan ni kita tidak perlu samakan penyebut. Caranya adalah pengangka kita darabkan dengan pengangka, penyebut kita darabkan dengan penyebut. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan video yang cikgu lain share lah. Bagaimana sebenarnya kaedah untuk kita menyelesaikan topik soalan darab pecahan ni, darab pecahan wajar dengan pecahan tak, dengan pecahan wajar. Yang mana atas, maksudnya atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi kalau kita lihat di contoh tu, 1 darab 2 sama dengan berapa? Jadi awak situ 1 darab 1, 1. 3 darab 2, 6. Jadi jawapannya adalah 1/6. Okey, faham tak? Faham tak? Jelas tak? Ya? Okey, bagus. Okey. Okey, seterusnya anak-anak lihat kepada soalan nombor 2 di muka surat sebelah tu. Muka surat sebelah tu soalan nombor 2. Okey, nampak semua Okey. Kira hasil darab 2/3 dari 3/4. Okey. Cara dia. Okey, cara dia. Okey, 2/3 darab 3/4. Okey. Di situ pengangka kita dapatkan dengan pengangka, maksudnya atas kita darab atas, penyebut kita darabkan dengan penyebut, bawah kita darab dengan bawah. Okay. Jadi 2 darab 3 sama dengan 6, 3 darab 4 sama dengan 12. Okay. Jadi awak dapat di situ jawapannya adalah 6/12. Okay. Jadi bila kita lihat pecahan 6/12 ni, pecahan ini dipermudah. Kita perlu permudahkan pecahan. Masa darjah 4, darjah 5 kita belajar tentang macam mana untuk membuat pecahan. Dan sebenarnya dalam modul PTPR yang saya bagi pun ada soalan. Ada latih tubi untuk bagaimana untuk ada lebih kurang 20 soalan yang saya berikan untuk latih tubi untuk permudahkan pecahan. Itu nanti anak-anak boleh buat. Okay. Jadi jawapannya 6/12 apabila kita permudahkan ianya akan dapat 1/2. Itu cara satu. Sekarang ni kita lihat cara 2. Cara kedua ini ialah cara pemansuhan. Cara pemansuhan. Okey. Cuba anak-anak lihat betul-betul cara yang kedua tu saya akan terangkan. Okey. 2/3 darab 3/4. Okey. Kita boleh guna pemansuhan dengan memansuhkan, maksudnya dengan kalau kita lihat secara belang tu 3 dengan 3 tu kita boleh permudahkan. 3 bahagi 3 1, 3 bahagi 1. Kemudian 2 dengan 4 tu kita boleh permudahkan 2. Kita maksudnya 2. Jadi bila awak permudahkan awak akan dapat 1/1 darab 1/2. Jadi 1/1 darab 1/2 tu 1 darab dengan 1 1 darab dengan 1. Jadi jawapannya adalah tetap sama iaitu 1/2. Okay. Dan sebenarnya adalah satu lah
bagaimana untuk awak menyelesaikan soalan ini? Sebenarnya kita boleh juga menggunakan kaedah gambar raja. Okay. Untuk ketiga kaedah ni, cikgu akan share video sebentar lagi. Jadi sebelum tu kita akan lihat soalan nombor 3. Lihat soalan nombor 3. Okey. 3/5 darab 2/10. Okey. Jadi awak darab pengangka dulu. 3 darab 2 sama dengan 6. 5 darab kita darab penyebut. 5 darab 2 sama dengan 35. Jadi soalan nombor 3 jawapannya adalah 6/35. Okey, jadi 6/35 ni kita tak boleh berdasarkan. Jadi itu adalah jawapannya. Okey, jelas tak anak-anak untuk soalan 1, 2 dan 3 ni? Jelas tak penerangan saya? Jelas. Jelas. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey. Okey. Okey, sekarang ni kita lihat tadi kita darab pecahan wajar dengan pecahan wajar kan? Okey, sekarang ni kita lihat darab pecahan wajar dengan nombor bercampur. Ingat nombor bercampur macam mana bentuk dia? Kita kena ingat ni. Pecahan wajar macam mana bentuk dia? Pecahan tak wajar macam mana bentuk dia? Pecahan nombor bercampur macam mana bentuk dia? Okay, kita darjah 6 dah sekarang. Awak darjah 6, saya harus sangat atas pecahan tu awak dapat. Jadi, soalan nombor 1. 2/5 darab 3/1/2. Okay, 2/5 itu adalah pecahan wajar. 3/1/2 itu adalah pecahan nombor bercampur. Okay. Jadi, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Jadi, untuk soalan yang menggunakan darab pecahan wajar dengan nombor bercampur, langkah pertamanya adalah anak-anak kena tukar pecahan nombor bercampur itu kepada pecahan tak wajar. Di situ ada diberitahu tukar 3/1/2 kepada pecahan tak wajar. Ingat tak darab tambah? Kita lihat kat situ 3/1/2 tu kat bawah tu darab ada simbol darab. Ke atas tu yang sebelah satu tu ada simbol tambah. Nampak tak kat situ? Nampak tak? Okay. Macam mana kita nak tukar pecahan nombor bercampur pada pecahan tak wajar? Kita kena gunakan dua operasi ni. Yang pertama, anak-anak darabkan 3 dengan 2 tu. Ataupun darab 2 dengan 3 tu dulu. Darab 2 dengan 3 tu dulu. 2 darab 3 sama dengan 6. Kemudian kita tambah 1. Jadi kita dapat 7. Okey, 7/2. Okey. Penyebut jangan ubah. Penyebut tidak berubah. Yang berubah pengangka dia sahaja. Okey, jelas? Faham Okay. Jadi apabila anak-anak dah tukar ianya kepada pecahan tak wajar, dia jadi 7/2. Jadi 2/5 darab 7/2 barulah kita boleh selesaikan macam tadi tu. Sama ada anak-anak nak gunakan kaedah darab kedua ataupun kaedah pemansuhan. Kat sini kalau saya lihat kita boleh guna kaedah pemansuhan. Mana-mana Ada kat dalam dompet. Okay, jadi kalau kita lihat sini 2/5 darab 7/2. Maksudnya pengangka darab pengangka. 2 darab 7 sama dengan 14. 5 darab 2 sama dengan 10. Jadi kita dapat 14/10. Jadi 14/10 ini adalah pecahan tak wajar. Jadi tukar saja jadi pecahan nombor bercampur semula. Ingat tak balik macam mana nak tukar pecahan tak wajar kepada pecahan nombor bercampur? Ingat tak? Siapa boleh jawab, boleh respon macam mana nak tukar pecahan wajar kepada pecahan nombor bercampur? Okey, ada siapa-siapa boleh respon? Nak tukar pecahan tak wajar kepada pecahan nombor bercampur macam mana? Wajar kepada nombor bercampur daripada pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Cara dia macam mana? Bahagi. Pandai. Apa? Bahagi apa? 10 bagi 14. 10 bagi 14.
bagi 14? 14 bagi 10. Pandai, bagus. Okey, 14 bagi 10. Bermaksud angka bagi tersebut kan? Betul tak? Ingat apa benda tu? Okey, 14 bagi 10. Okey, awak akan dapat 1 and then awak akan dapat benda 4. Betul? Ingat tak saya ajar dulu macam mana nak tukarkan dia kepada pecahan tu, kita baki ikut arah jam. Jadi kita akan dapat 1/4/10. Ingat tak benda tu? Ingat Alhamdulillah. Okay. Jadi 1/4/10, kita lihat 4/10 tu, kita kena permudahkan. Jadi 4/10 tu kita permudahkan pecahan, kita akan dapat 1/2/5. Okey, jelas tak anak-anak? Jelas Alhamdulillah. Okey, jadi jawapan bagi soalan 1 tu adalah 1/2/5. Okey, cuba kita lihat kertas benda tu. Tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, nyatakan jawapan dalam bentuk termudah. Okey, jadi ini adalah cara bagaimana kita nak menyelesaikan darab pecahan wajar dengan nombor bercampur. Okey, ini saya nak anak-anak lihat di muka surat sebelah. Okey, yang bawah tu, yang bawah tu sebab lepas ni kita nak share. Kita nak share cara untuk selesaikan soalan darab ni. Okay. Yang soalan yang bawah tu, darab nombor bercampur dengan nombor bercampur. Okay. Kita lihat soalan yang pertama tu. Okay. Nombor bercampur yang pertama adalah 1/3 darab dengan 1/2. Okay. Okay, pada saya kalau kita lihat di situ, okay. Saya tak nak anak-anak tengok yang ni. Langkah pertamanya sebenarnya anak-anak perlu tukarkan 1/3 tu dan 1/2 tu kepada pecahan tak wajar. Okey, jadi 1/3. Siapa boleh beritahu cikgu apabila kita tukarkan 1/3 kepada pecahan tak wajar, dia jadi apa? 1/3. Okay. Ada siapa-siapa ke respon? 1/3 bila tukarkan dia jadi pecahan 7/3 cikgu. 7/3. 3/3 kan? 4/3. Yes, betul. 4/3. Okey. Pecahan yang kedua, 1/2 tu bila tukarkan dia kepada pecahan tak wajar dia jadi berapa? 3/2. 3/2. Very good. Alhamdulillah. Okey. Jadi, bila dia dah jadi pecahan tak wajar, maksudnya kat situ 4/3 darab 3/2. Kita ambil time dulu. Okey. Kita lihat. Okey, 4/3 darab dengan 3/2. Anak-anak boleh konten kat mana-mana, boleh ni. Boleh imagine macam mana Okey. Bila anak-anak dah tukarkan nombor bercampur tu kepada pecahan tak wajar, dia akan jadi 4/3 darab 3/2. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Jadi kita dah boleh darabkan atas dengan atas, darabkan bawah dengan bawah. Okey, jadi 4 darab 3 sama dengan 12, 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, betul tak? Awak akan dapat 12/6. Okey. Okey, bila awak dah dapat 12/6, okey. 12 dengan 6 ni kita boleh permudahkan. Kita boleh bahagikan 12 dengan 6 tinggal 2. 6 bahagi 6 tinggal 1. Jadi jawapannya adalah 2/1. Jadi 2/1 bersamaan dengan 2. Jadi jawapannya adalah 2. Okey. Okay, jelas tak penerangan saya buat masa ni? Sebelum cikgu share video Okay. Okay. So next. Okay. Cikgu
stopkan slide sekejap. Okay. Sekarang ni cikgu nak share nak okey. Okey, sekejap cikgu akan buka YouTube ni. Sekejap. Mencukupkan di nomor 3 kawan. Aduh. Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam video ulang kaji yang ke-28. Hari ini kita akan belajar mengenai cara untuk mendarab pecahan. Dalam video sebelum ini kita telah belajar tentang cara untuk menambah dan menolak pecahan. Hari ini darab pecahan. Darab pecahan adalah sangat berbeza jika dibandingkan dengan tambah dan tolak pecahan. Sebab untuk tambah dan tolak pecahan kita kena samakan penyebut. Tapi untuk darab pecahan kita tak perlu samakan penyebut. Ada dua kaedah yang akan cikgu kongsikan pada hari ini, iaitu kaedah darab terus dan satu lagi kaedah permudahan. Plan yang pertama untuk darab pecahan 2/3 darab 1/4. Kita mulakan dengan kaedah terus. Kemudian kita akan cuba juga untuk kaedah permudahkan bagi soalan yang sama. Soalan yang pertama kita gunakan kaedah terus, darab terus. 2/3 darab 1/4. Saya ingatkan sekali lagi bahawa untuk menjawab darab pecahan kita tak perlu samakan penyebut. Kita boleh buat terus walaupun penyebut itu berbeza. Itulah specialnya untuk darab. Okey, jadi untuk pendaraban kita boleh gunakan darab seperti biasa, di mana kita akan darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut, nombor atas dengan nombor atas, nombor bawah dengan nombor bawah. Jadi 2 didarabkan dengan 1, 2 darab 1, 2. Kemudian 3 darab 4, 3 darab 4, 12. Kita akan dapat jawapan 2/12. Tetapi jangan berhenti setakat ini. Kerana untuk pecahan kita mesti permudahkan sekiranya pecahan itu boleh dipermudahkan. 2/12 ada dalam sifar 2. Jadi gunakan sifar 2. 2 darab 1, 2. 2 darab 6, 12. Jadi jawapan kita adalah 1/6. Ini adalah kaedah darab terus. Kalau kaedah permudahkan, untuk kaedah permudahkan sangat mudah. Kita kena permudahkan dahulu mengikut pasangan nombor masing-masing. Kita kena permudahkan dahulu mengikut pasangan nombor masing-masing. Pasangan nombor yang mana? Pasangan nombor ikut anak panah darab. Ikut anak panah darab. Anak panah darab yang dimaksudkan adalah 2 pasangannya 4. Jadi 1 pasangannya 3. Ikut silang. 2 pasangannya 4, 1 pasangannya 3. Jadi kita tengok dahulu 2 dan 4. Adakah 2 dan 4 boleh dipermudahkan? Boleh. Kita gunakan sifar 2. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. Jadi kita akan dapat 1 dan 2. Kemudian pasangan seterusnya 1 dan 3. Adakah 1 dan 3 boleh dipermudahkan? Tak boleh kerana dia nombor yang kecil, jadi kita tak dapat memudahkan. Dan seterusnya apabila kita dah permudahkan, kita boleh buat
darab seperti biasa. 1 darab 1, 1. 3 darab 2, 6. Jadi dapatlah jawapan kita 1/6 sama seperti kaedah terus. Apa beza kaedah terus dengan kaedah pemudahkan? Kaedah terus kita darab, kita dapat jawapan yang besar. Kemudian kita kena permudahkan. Kaedah permudahkan, kita permudahkan dahulu, kemudian kita darabkan. Jadi pada akhir jawapan ini kita tak perlu susah-susah untuk permudahkan. Soalan yang kedua, 3/4 darab 1/6. 3/4 darab 1/6. Kaedah darab terus. 3 darab 1, 3. 4 darab 6, 24. Kemudian tengok semula jawapan, boleh dipermudahkan, boleh dikecilkan lagi ataupun tidak. 3/24. Ada dalam sifar 3. Jadi kita gunakan sifar 3. 3 darab apa dapat 3? 3 darab 1, 3. 3 darab apa? 24. 3 darab 8, 24. Jawapan kita setelah dipermudahkan adalah 1/8. Boleh? Masuk kepada kaedah permudahkan menggunakan soalan yang sama. Langkah pertama, tengok pasangan. Boleh tidak dipermudahkan? 3 pasangannya 6. 1 pasangannya 4. Bagus. 3 dan 6 ada dalam sifar 3. Gunakan sifar 3. 3 darab apa 3? 3 darab 1, 3. 3 darab apa 6? 3 darab 2, 6. 1 dan 4. 1 dan 4. Ini pasangan ni. Boleh atau tidak permudahkan? Tak dapat. Sebab itu sudah kecil. Jadi darabkan seperti biasa. 1 darab 1. Ingat atas darab atas, bawah darab bawah untuk pendaraban. 1 darab 1, 1. 4 darab 2, 8. Maka dapatlah kita jawapan sama 1/8. Boleh tengok perbandingan kaedah kedua-duanya. Yang mana lebih pendek. Masuk kepada soalan yang ketiga. 5/3 darab 3/10. Darab terus. 5 darab 3, 15. Per 3 darab 10, 30. 15/30. Nombor besar. Boleh atau tidak kita permudahkan? Boleh. Kita gunakan sifar. Ada yang kata guna sifar 3. Betul. Tapi ada lagi sifar yang lebih besar yang ada 15 dan 30. Iaitu sifar 5. Jadi kita gunakan sifar 5. 5 darab apa 15? 5 darab 3, 15. 5 darab apa 30? 5 darab 6, 30. Dapatlah jawapan kita. Penerangan daripada cikgu ni. 3/6. Pastikan pecahan anda tak dapat dipermudahkan lagi. 3 dan 6 masih boleh dipermudahkan menggunakan sifar 3. Guna sifar 3. 3 darab apa 3? 3 darab 1, 3. 3 darab apa 6? 3 darab 2, 6. Jadi jawapan akhir kita 1/2. Ini adalah kaedah terus. Kita gunakan kaedah permudahkan. Kita tengok pasangan masing-masing. 5 pasangannya 10. 3 pasangannya 3. Kita permudahkan pasangan yang pertama. 5 dan 10. Adakah boleh dipermudahkan? Boleh. Menggunakan sifar 5. Sifar 5. 5 darab apa 5? 5 darab 1, 5. 5 darab apa 10? 5 darab 2, 10. Betul. Kemudian tengok pasangan yang seterusnya iaitu 3 dan 3. 3 dan 3 pasangan silang. Kita boleh permudahkan? Boleh menggunakan sifar 3. Gunakan sifar 3. 3 darab apa 3? 3 darab 1, 3. Atas sikit. 3 darab apa 3? 3 darab 1, 3. Jadi nombor yang tinggal yang baru sekarang adalah 1/1 dengan 1/2. Cikgu tulis semula 1/1 darab 1/2. Kemudian darab seperti biasa. 1 darab 1, 1 darab 2, 2. Dapatlah jawapan kita 1/2.
2. Belum habis, satu soalan lagi. Soalan yang terakhir, soalan D. Melibatkan pendaraban nombor bercampur. 1/2 darab 2. Bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Pecahan melibatkan nombor bercampur menggunakan kaedah terus, darab terus. Untuk menjawab soalan ini, kita tak boleh darab nombor tersebut, darab terus. 1 darab 2, 2. Tak dapat. Langkah yang kita kena buat dahulu adalah menukarkan nombor bercampur tersebut kepada pecahan tidak wajar. Bagi yang belum mengetahui cara untuk menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, boleh tonton video cikgu sebelum ini. Klik link di atas untuk video tersebut. Okey, yang pertama sekali kita tukarkan dahulu kepada pecahan tak wajar menggunakan kaedah darab tambah. Macam mana boleh jatuh pula? Darab tambah. 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3/2. Darab 5 darab 2, 10. 10 tambah 2, 12/5. Apabila telah ditukarkan kepada pecahan tak wajar, barulah kita boleh darabkan. 3 darab 12. 36. Per 2 darab 5, 10. Kita akan dapat 36/10. Tapi nombor ini adalah nombor pecahan tidak wajar. Kita kena tukar semula menjadi nombor bercampur. Karena biasanya jawapan apabila kita dapat pecahan tak wajar, kita mesti nyatakan jawapan dalam nombor bercampur. Gunakan kaedah pantas, kaedah congak. 10 darab apa paling dekat dengan 36? 10 darab 3, 30. 30 tambah apa jadi 36? 30 tambah 6. Kita akan dapat 36/10. Tetapi anda kena pastikan sama ada adakah pecahan 6/10 ini adalah dalam bentuk permudah? Belum. 6/10 adalah bukan dalam bentuk. Maksud kita boleh permudahkan 6/10 menggunakan sifar 2. Sifar 2. 2 darab apa 6? 2 darab 3, 6. 2 darab apa 10? 2 darab 5, 10. Jawapan akhir kita adalah 3/5. Kita masuk pula kepada kaedah permudahkan. Untuk kaedah permudahkan, kita juga perlu menukarkan nombor pecahan, nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Jadi kita dah tukarkan dalam soalan di atas. Kita salin semula. 3/2 darab 12/5. Kaedah permudahkan, kita tengok pasangan silang, darab silang tu. Adakah pasangan tersebut boleh dipermudahkan? 3 dan 5, adakah boleh dipermudahkan? Tak dapat. 12 dan 2, adakah boleh dipermudahkan? Dapat. Menggunakan sifar 2. Gunakan sifar 2. 2 darab 6, 12. 2 darab apa 2? 2 darab 1, 2. Jadi, setelah dipermudahkan, kita boleh darab seperti biasa. 3 darab 6, 18. 1 darab 5, 5. 18/5 adalah pecahan tidak wajar. Apabila dapat pecahan tidak wajar, kena tukarkan semula kepada nombor bercampur. Kita gunakan kaedah bahagi untuk soalan ini. 18 bahagi 5. 5 darab apa paling dekat dengan 18? 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. 5 darab 3, 15. Jadi, kita letak 3 bawah sini, 15. Tolak 8 tolak 5, 3. 1 tolak 1, sifar. Kemudian, daripada atas, pusing, jawapan kita adalah 3/5. Maka dapatlah kita jawapan yang sama seperti kaedah darab terus ini tadi. Kedua-duanya jawapan yang sama, cuma langkah kerja saja yang berbeza. Jadi ada dua kaedah yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan soalan pendaraban, iaitu kaedah darab terus ataupun kaedah permudahkan. Jadi anda boleh pilih mana-mana kaedah yang anda biasa gunakan, dan setakat itu saja hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih kerana masuk lagi dan bye. Kenapa ada masalah apa-apa ke?
Carol cakap dia tak dapat masuk. Tak dapat masuk. Okay, line internet. Sekejap saya cakap. Okay. Siapa tak? Dia dah masuk dah. Dia kata dia dah masuk dah. Dia masuk. Dia cakap dia dah masuk dah. Okay, sekarang ni ada masalah. Sekarang ni penerangan daripada cikgu tadi jelas tak? Jelas. Penerangan. Okay, dan itu ada dua kaedah. Yang pertama tadi dia temukan kaedah darab terus. Yang kedua apa? Kaedah apa? Dua kaedah yang kurang tadi. Apa? Kaedah pertama darab terus. Kaedah yang kedua? Kaedah yang kedua apa tadi? Darab silang kan? Sering dengan kaedah pemansukan. So, untuk yang ketiga, kaedah yang ketiga, okay, cikgu akan share juga video cara bagaimana untuk awak menyelesaikan soalan darab pecahan ni dengan menggunakan gambar rajah. Dengan menggunakan gambar rajah. So, cikgu akan share benda ini. Mohon anak-anak tengok Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tukai. Hari ini kita akan belajar mengenai darab pecahan tahun 6. Jom subscribe channel Cik Tukai. Terima kasih. Okey murid-murid, sebelum kita bermula, kita buat sedikit ulang kaji. Bagaimanakah untuk menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar? Baik, ini 2/3. Langkah yang pertama, penyebut darab nombor bulat. 3 darab 2, 6. Yang kedua, tambah pengangka. 6 tambah 2, 8. Dan langkah yang ketiga, kekalkan penyebut. Pecahan tak wajar yang terhasil adalah 8/3. Ulang kaji tengok balik. Cikgu pun dah terangkan dia. Ulang kaji yang berikutnya. Bagaimanakah untuk menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Baik, ini 8/3. Okey, pengangka bahagi penyebut. 8 bahagi dengan 3. Baik. Tepat baki 2. Ingat langkah. Atas, pergi bawah, 2/3. Maka nombor bercampur yang terhasil adalah 2/3. Soalan pertama, 1/3 darab 1/2. Baik, langkah yang pertama kita lukiskan gambar rajah 1/2. Terusnya kita lukiskan 1/3 di dalam bahagian pecahan. Jadi murid-murid melihat di manakah bahagian yang mempunyai lorikan yang bertindih. Baik, ini adalah lorikan yang bertindih, iaitu 1 daripada 6 bahagian. Maka jawapannya adalah 1/6. Baik, melalui pengiraan sangat mudah. Pengangka kita darabkan dengan pengangka, manakala penyebut kita darabkan dengan penyebut. Baik, 1 darab 1 adalah 1, 3 darab 2, 6. Maka 1/3 darab 1/2 adalah 1/6. Soalan berikutnya, 2/3 darab 3/4.
Baik, kita wakilkan 3/4 terlebih dahulu. Seterusnya kita lukiskan 2/3 di dalam bahagian 3/4. Okey, murid-murid boleh lihat di manakah bahagian yang mempunyai lorekan yang bertindih. Baik, ini adalah bahagian yang mempunyai lorekan yang bertindih. Berapa bahagian murid-murid? Okey, kita dapat 6 bahagian yang bertindih. Keseluruhan bahagian ada 12. Maka jawapannya adalah 6/12. Okey murid-murid, 6/12 kita boleh permudahkannya. Jadi kita bahagikan dengan 2. Baik, jawapannya adalah 1/2. Melalui kaedah pengiraan, terdarab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. 2 darab 3, 6. 3 darab 4, 12. Jadi kita boleh permudahkan pecahan ini dengan membahagi 2. Seterusnya, jawapan yang terhasil adalah 1/2. Teruskan. Buat kerja kat sekolah. Okay, buat kerja kat sekolah. 5 darab 3, 1/2. Bercampur ni. Baik, kita wakilkan 3, 1/2. Seterusnya kita lukiskan 2/5 di dalam bahagian ini. Baik, murid-murid boleh lihat bahagian-bahagian yang mempunyai lorekan yang bertindih. Baik, seterusnya kita akan kumpulkan semula. Baik, 4 dan 2. Okay. Maka pecahan yang terhasil adalah 14/10. Murid-murid, ini adalah pecahan tak wajar. Jadi kita tukarkan menjadi nombor bercampur. Baik, 1/4/10. 1/4/10 ini adalah dalam pecahan yang belum diringkaskan. Jadi kita bahagikan dengan 2 pengangka dan penyebutnya dan kita akan memperolehi 1/2/5. Baik, melalui kaedah pengiraan. Okey, bagaimana kita dapat 7/2? Okey. Penyebut darab dengan nombor bulat. 2 darab 3, 6. Seterusnya tambah dengan 1. Maka jawapannya adalah 7/2. Okey, langkah berikutnya adalah darab pengangka dengan pengangka manakala penyebut dengan penyebut. Jadi 14/10. Tukarkan menjadi nombor bercampur. Okey, kita akan memperolehi 1/2/5. Okey. Dua 1/4 darab 2/5. Lukiskan 2/5. Seterusnya kita lukiskan juga 2 1/4 dalam 2/5. Baik. Murid-murid boleh lihat di manakah bahagian yang mempunyai lorekan yang bertindih. Okey, kita akan kumpul semula 8. Okey, 8 dan 2. Maka keseluruhan bahagian yang mempunyai lorekan yang bertindih adalah 18/20. Jadi kita hendaklah mempermudahkan pecahan ini dengan membahagi dengan 2. Jadi jawapannya adalah 9/10. Baik, melalui kaedah pengiraan, bertukarkan 2 1/4 menjadi pecahan tak wajar 9/4 darab 2/5. Okey, kita darabkan pengangka dengan pengangka manakala penyebut dengan penyebut. Okey,
So jawapannya adalah 18/20. Terpermudahkan dengan bahagikan dengan 2 pengangka dan penyebutnya, maka jawapan akhir adalah 9/10. Soalan berikutnya. Nombor campur, Baik. nombor campur macam mana ni? Digunakan kaedah pengiraan. Baik. 4/3 darab 3/2. Bagaimana kita boleh memperoleh 4/3? 3 darab 1, 3 tambah 1, 4. Jadi 4/3. Sama juga dengan 3/2. 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2. Baik. Ini yang telah cikgu katakan tadi. Okey. Semoga murid-murid diberikan kefahaman. Baik. Langkah yang berikutnya begitu mudah. Pengangka darab dengan pengangka, apabila penyebut kita darabkan dengan penyebut. Jadi jawapan yang terhasil adalah 12/6. Baik, kita bahagikan dengan 6 untuk jadi pecahan yang termudah. Maka jawapan yang terhasil adalah 2/1. Okay, murid-murid perlu tahu ya, apabila per 1, jawapannya adalah 2. Misalnya 4/1, maka jawapannya adalah 4. Okey, ini adalah 2/1, maka 2. Soalan berikutnya. Okey, tukarkan menjadi pecahan tak wajar. Baik murid-murid boleh memberi perhatian pada soalan ini. Okey, kita akan mempermudahkan 25 dan 5 dengan membahagikan dengan 5. Okey, kita memperolehi atas adalah 5 manakala di bawah 1. Baik, seterusnya 27 dengan 6. Kita akan bahagikan dengan 3. Jadi di atas 9, kalau di bawah 2. Seterusnya kita akan darab 5 darab 9 pengangka, manakala penyebut 2 dan 1 kita darabkan. Maka jawapan yang terhasil adalah 45/2. Baik, kita tukarkan menjadi nombor bercampur. Okey, murid-murid boleh memberi perhatian. Baik, 1 baki, maka jawapannya adalah 22 1/2. Jadi sekadar itu perhatian kita pada hari ini. Semoga murid-murid diberikan kefahaman. Sebelum berakhir, jom tekan butang subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah. Okey. Lihat. Okey, alhamdulillah Izzah semua. Betul macam-macam. Tak tadi apa yang dua orang cikgu terangkan tadi. Faham tak? Izzah faham tak ya? Faham. Okey. Jadi saya harap sangat-sangatlah untuk hari ini apa yang cikgu sampaikan dan apa yang bahan-bahan ilmu yang cikgu sampaikan ini saya harapkan sangat anak-anak dapat. Anak-anak akan dapat. Jadi apa yang kita belajar pada ini adalah berkaitan dengan penerapan yang melibatkan pecahan. Jadi saya nak awak respon ni. Okey. Boleh bagi soal berdasarkan apa yang saya okey, soalan saya yang pertama. Okey. Nyatakan satu contoh pecahan wajar. Contoh pecahan wajar. Apa boleh bagi jawapan? Contoh pecahan wajar. Contoh. 4/8. 4/8. Bagus. Lagi 6/12. 6/12. 7/2/3. 2/3. 2/3.
Okey, bagus. Itu contoh pecahan wajar. Okay. Sekarang ni saya nak bagi contoh pecahan tidak wajar. Contoh pecahan tidak wajar. 5/3. Bagus. Lagi? 7/3. 4/3. Lagi? 4/2. 4/2. 8/5. 8/5. Bagus. 9/3. Seterusnya. 5. Bagi saya 6/3. contoh pecahan nombor bercampur. 1/2. 1/2. Good. Lagi? 1/4/8. 1/4/8 lagi. 4/7/8. 4/7/8. Very good. Okay. Sekarang ni 3/4/5. okay, bagus. 3/4/5. Okay. Jadi siapa yang sebut 3/4/5 tadi? Zaim. Siapa? Sebut nama? Zaim. Okay, Zaim. Bagus Zaim. Okay, Zaim. Okay, 3/4/5. Okay. Itu adalah nombor bercampur. Okay, sekarang ni cikgu nak awak tukarkan nombor bercampur tu kepada pecahan tak wajar. Okay. 3/4/5. Apakah jawapannya apabila kita tukarkan 3/4/5 tu kepada pecahan tak wajar? Apakah jawapannya? Jadi siapa-siapa respon? Okay, 3/4/5. 19. Ha? Apa jawapannya? 19 ni. 19? 19/5 cikgu. Yes, 19/5. Okey, saya bagi satu contoh. Okey. 7/1/2. 7/1/2 tukarkan kepada pecahan tak wajar. Apakah jawapannya? 7/1/2 tukarkan kepada pecahan tak wajar. 15/2 cikgu. 15/2. Okey, betul. Betul, 15/2. Caranya dengan menggunakan kaedah darab tambah, ingat tak? Okey, kemudian sekarang ni saya bagi pecahan tak wajar. Saya nak anak-anak cuba tukarkan pecahan tak wajar tu kepada pecahan nombor bercampur. Okey, saya bagi contoh satu pecahan tak wajar. Okey. 3/2. Saya nak Izzah jawab. 3/2. Izzah, 3/2 tukarkan kepada pecahan nombor bercampur. Okey, cuba Izzah. 3/2 itu adalah pecahan tak wajar. Tukarkan kepada pecahan nombor bercampur. 1/2. 1/2. Bagusnya. Alhamdulillah. Okey, saya nak Aiman, murid baru. Aiman kan murid baru? Okey, Aiman. Okey, cikgu nak awak cuba tukarkan pecahan tak wajar 7/3 kepada nombor bercampur. 7/3. 7/3 tukarkan kepada pecahan nombor bercampur. Saya mesti cuba juga. Okay. Nanti saya nak jawapan daripada Aiman. Okay. Aiman, 7/3 tukarkan kepada pecahan nombor bercampur. 7/3 tukarkan kepada pecahan nombor bercampur. Apakah jawapannya? Tukarkan pecahan nombor bercampur. Apakah jawapannya? 8/3 cikgu. Berapa sayang? 8/3. 6 lah. 8/3. Allah, sayang salah sayang. Okey, 7/3. Cikgu nak awak tukarkan kepada pecahan nombor bercampur. Maksudnya 7 tu awak bahagikan dengan 3. 7 tu bahagikan dengan 3. Maksudnya atas, nombor atas bahagikan dengan nombor bawah. Okey, 7 bagi 3 awak akan dapat 2. Kemudian awak akan dapat bagi 1. Okay. Jadi bila kita tukarkan dia kepada pecahan nombor bercampur kita ikut bacaan arus
Jadi kita akan dapat berapa? Siapa boleh beritahu saya jawapan boleh bagi. Okey, Izzah berapa Izzah? Afiq senyap je ni. 2/1/3. Yes, very good. Bagus ni Izzah. 2/1/3. Okey, cikgu nak Aziz Afiq respon. Aziz Afiq. Oh, Aziz Afiq. Buka mic tu. Okey, Aziz Afiq. Soalan yang seterusnya. Okey, 8/5. 8/5 adalah pecahan tak wajar. Okey, tukarkan 8/5 itu kepada pecahan nombor bercampur. Aziz Afiq buka mic tu, buka muka tu. Tu nak tengok muka awak tu. Aziz Afiq. Yes. 8/5 tukarkan kepada pecahan nombor bercampur. Apa jawapannya? 8/5 tukarkan kepada pecahan bercampur. 1/35 cikgu. Berapa? 1/35. 3/5. 1/3/5. Okey, bagus. Very good Aziz. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk latihan hari ini, apa yang kita nak buat adalah anak-anak buka teks muka surat 26. Okey, buka buku teks muka surat 26. Okey, buka buku teks muka surat 26. Okey, cikgu nak anak-anak buat soalan nombor 1, 2 dan 3 sahaja. 1, 2 dan 3. Kalau kita lihat soalan nombor 1 ada A, B, C, D, F, G, H, I. Buat semua Okey, walaupun kita soalan ada pecahannya. Ya. Okey, jadi soalan nombor 1 hingga I. Soalan nombor 2 buat A dan B. Soalan nombor 3 buat A, B dan C. Jelas? Jelas. Apa ni tu? Okey. Ada soalan? Kita tamat dulu. Sebentar lagi. Apa soalan? Tak ada. Ya. Okey. Ya. Ya, saya Ya. Zaid. Saya Surat apa tadi? Saya tak dengar tadi. surat 26. Surat pun dah buku teks Buku teks. Kita pakai buku teks. Rujukan utama. Okey. Okey. Nak tulis tu dekat MP1 kan tu 2 cikgu. 1, 2 dan 3. Okey, cikgu nak anak-anak buat dalam buku. Kita tulis matematik 2 ni. Kita tulis matematik 2. Cikgu. Ya. Okey, faham tak? Faham. Okey. Ada siapa nak bagi komen untuk sesi pembelajaran dari Saya. ada siapa-siapa nak komen? Tekan apa seronok ni, seronok. Kita seronok belajar dia ataupun belajar melalui PDPR melalui Google Meet ni lagi seronok. Komen. Okey, Adi ni. Bagi komen Adi ni. Ya. Ya. Seronok tak belajar hari ni? Seronok. Okey. Seronok. Aiman. Aiman. Ni kawan awak yang baru. InsyaAllah doa macam banyak. Dapat jumpa kawan-kawan kita ni. Kita boleh cepat-cepat buka. Cikgu pun senang susah ajar awak tu. Dapat tengok seorang dekat. Dapat tengok macam ni pun. Alhamdulillah lah. Okey Aziz Afiq. Okey Afiq. Okey. Dia Afiq dia malu. Aziz Afiq. Tak pergi belajar ni. Apa cikgu? Okey Dia ambil. malu cikgu. Ya ke? Muka buah. Muka dah buah. Pusing dah cikgu. Okey Min. Okey Firdaus. Okey Firdaus. Okey. Faham tak Firdaus apa cikgu ajar ini? Tak nampak muka Aziz, nampak tingkap ke? Ha.
Intan pula. Muka kau dengan tingkap lebih kurang Zaim? Zaim okey hari ni Zaim? Dah suruh sikit. Ha? Semua sikit. Sejuk. Okey. Tapi faham tak apa cikgu ajar hari ni? Faham. Alhamdulillah. Dengar dengan jelas. Alhamdulillah. Salina Zaid ni siapa ya? Aisyah. Ha? Aisyah. Ain Aisyah. Okey Ain Aisyah. Okey Ain Aisyah. Faham tak apa cikgu ajar hari ni? Faham. Okey. Zuraiha buka mic. Dengar suara awak. Zuraiha. Khairul Aziz buka mic. Zuraiha, okey. Khairul Aziz, okey Khairul Aziz. Okey, faham tak apa cikgu ajar pagi ni? Faham cikgu, faham. Dah Zuraiha, okey Zuraiha. Zuraiha letak gambar BTS lah. BTS dia letak K-pop. Alhamdulillah. Serius lah. Gambar BTS. Tutup Itu orang yang dicinta. Ya Wali. Ya Allah Wali. Wali rindu tak Wali ni? Okey Wali faham tak apa cikgu ajar ni Wali? Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa soalan akhiri sesi soal kita hari ni? Ada apa-apa soalan? Okey. Ingat cikgu akan share balik kawan yang tak ada itu cikgu akan share semula. Jadi anak-anak boleh jadikan video conclusion tu sebagai rujukan pesan anak buah ladin itu. Okey, jadi latihan hari ini anak-anak perlu buat, perlu selesaikan. Okey. Hantar pun hari ni cikgu. Ha? Hantar pun hari ni Tak. Hantar secara personal dekat WhatsApp. Hari ni ke apa? Hari ni lah. Hantar hari ni. Okey, lepas tu okey, anak-anak boleh hantar. Okey, sudah siap boleh hantar ke kantin sekolah. Untuk cikgu semak. Okey. Okey, boleh. Cikgu saya hantar kat rumah cikgu boleh? Zaid dengan kita kat cikgu buat satu tawahan dengan cikgu. Cikgu. Saya yang lain tu hantar kat kantin. Cikgu ambil kat kantin sekolah tanya. Bagus. Okey, faham cikgu nak pelibatan yang alhamdulillah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan lagi? Saya. Apa dia? Apa nama tu? Kerja sekolah apa? Kerja sekolah ni je ke yang Google Meet? Kalau cek lain nanti cikgu akan maklumkan. Okey. Okey, cikgu. Tahu malam tu lah. Macam cikgu buat. Cikgu Tentang dua. Banyak lagi. Datang doang. cikgu lagu ni tu. Jadi tak buat. Gantang doang. Guna juga. Okey. Faham ya Nana? Faham. Ada apa? Ibu nak tu nak buat kat buku MT1 ke? MT2. Okey. Dua. Gantang doang. Okey. Okey, saya nak kita beri kelas ni kita sebelum habis kelas ni. Imam Amin sila baca Imam Amin. Imam Amin. Baca doa Imam. Nak makan. Tok, baca doa tok. Cikgu tak ingat Wal innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq. Wallahul alim. Amin. Amin ya rabbal Amin.
Tok, Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganteng doang. Ayo PUBG. Okey. Boleh live dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampak sikit. Nampak sikit. Nak tengok juga. Okey.